Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأما بعد. Alhamdulillah, kita rafahkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, yang halal dan haram menurut perspektif Islam, dan kita sambung pada bab yang keempat. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang keempat, halal dan haram dalam kehidupan muslim. Yakni pada tajuk kepercayaan dan adab resam. Kan situ kan? Ini sambungan pada kepercayaan dan adab resam. Masyarakat Islam akan memasuki satu era yang penuh dengan kebaikan dan kedamaian jika kehidupan mereka berpijak di atas akidah yang murni, yang bersumber dari tauhid yang suci. Ini masyarakat Islam, orang Islam akan memasuki satu ruang ataupun satu zaman, satu ruang yang penuh dengan kebaikan dan kedamaian, tapi dengan syaratnya, yakni mereka berakidah yang suci, yang murni. Yakni akidah yang suci murni bersumberkan kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah itu adalah daripada perkataan qaada. Maknanya ikatan. Akidah itu ikatan ataupun simpulan keimanan, aqaidul iman ataupun simpulan keimanan. Maknanya apa yang dimasukkan dengan simpulan di situ, menyimpulkan segala rukun iman itu di dalam hati dengan satu simpulan yang kuat, satu simpulan yang tidak lerai ataupun tidak bercerai tanggal. Satu simpulan dipanggil sebagai akidah. Dan akidah yang paling utamanya, yang berakidah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sifat yang kesempurnaan, yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang esa, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, dan juga maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Yani Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan Tuhan yang esa. Yang pertamanya esa, yang pentingnya esa dulu. Allah Subhanahu wa taala itu esa ataupun tunggal. Yani kita tidak panggil Allah Taala itu satu, sebab kalau satu dia ada nombor yang lain, mulai berkosong, 1, 2 dan seterusnya lah. Maka dipanggil sebagai tunggal ataupun esa. Dan ini sesuailah dengan perkataan tauhid. Tauhid itu maksudnya esa. Allah Subhanahu wa taala esa, yang suci daripada segala sifat kekurangan.
Dan juga menyimpulkan dalam hati kita, yakni keimanan kepada iman-iman yang lain, rukun-rukun iman yang lain. Apabila satu orang tu beriman kepada Allah dengan benar-benar keimanan yang betul, yang suci murni, ia akan membawa kepada dia beriman kepada rukun iman yang lain. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada qadar dan qadar, beriman kepada hari kemudian ataupun hari kiamat. Itulah yang nak disimpulkan dalam hati. Dan simpul yang pertamanya, ya Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci Allah daripada segala kekurangan. Dan apabila seorang Islam berakidah dengan akidah yang sebegitu, sudah tentulah segala amalan-amalan dia dikira sebagai kebajikan, dan segala amalan-amalan itu membawa kepada kedamaian, dan amalan-amalan itu adalah merupakan buah yang akan dia rasai di hari akhirat nanti. Sebab apa? Segala amalan itu dia terikat dengan akidah. Apabila akidah itu betul, di mana amalan-amalan itu diterima oleh Allah. Andai kata akidah itu menyongsang ataupun sesat, walaupun amalan itu sesuai dengan syarak, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perkara yang utama kita sebutkan tadi, berakidah, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebut di dalam kalimah, dua kalimah syahadah. Dan di antara yang awalnya la ilaha illallah, yakni tidak ada ilah melainkan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan tidak ada ilah melainkan Allah? La ma'bud bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yani seorang yang sudah Islam, yakni keislaman dia dengan sebab keislaman ibu ayahnya. Seseorang yang dia ibu ayahnya tidak Islam dan dia masuk Islam, yakni akidahnya dia kena bermula dengan dua kalimah syahadah. Dia kena bersaksi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak disembah, dan juga dia bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Itu adalah merupakan pintu untuk dia mendapat kebajikan, pintu dia untuk mendapat kebaikan daripada amal-amalnya. Yang orang yang dia ibu ayahnya bukan Islam, dia mesti mengucap dua kalimah syahadah. Itu adalah pintu kepada diterimanya amalan-amalan. Itu bagi orang Islam. Yang orang yang asalnya ibu ayahnya Islam, di mana Islamnya bergantung kepada ibu ayahnya. Dan apabila kita bersolat, di mana dalam solat kita akan ada dua kalimah syahadah, maknanya kita sentiasa memperbarui dua kalimah syahadah. Itu adalah merupakan kunci, pintu kunci kepada Islam itu sendiri, dua kalimah syahadah. Untuk tujuan itu adalah suatu kewajipan orang Muslim untuk menjaga akidah dan tauhid mereka dari segala keyakinan dan kepercayaan yang berkembang di zaman jahiliyah yang mengamalkan fahaman keberhalaan dan kesesatan. Untuk tujuan itu, tujuan apa? Untuk mendapat kebajikan daripada segala amalannya dan untuk dia damai hidup dalam hidupnya. Yang ini mesti berakidah, akidah yang suci, akidah yang murni. Berbeza dengan mereka-mereka di zaman jahiliyah, yakni mereka ini bertuhankan selain daripada Allah, bertuhankan kepada kesesatan. Dan bukan setakat jahiliyah saja, jahiliyah itu wujud di zaman bila-bila pun. Cuma di sini yang ada kaitan dengan awal Islam, orang Arab itu adalah jahiliyah. Maksud jahiliyah di sini bukan orang yang tidak tahu urus hidup, cari makan minum ataupun untuk menguruskan ekonomi. Mereka tu alim di dalam bidang keduniaan, tapi jahiliyah itu menolak kebenaran. Dan inilah perlu yang kita pertahankan dalam hidup kita lah sebagai orang Islam. Akidah itu yang paling utama. Akidah keimanan, yakni tauhid. Tauhid itu lawan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu berlaku dengan sebab yakni menuhankan makhluk dan memakhlukkan Tuhan. Menuhankan makhluk itu maksudnya menyembah makhluk ataupun beranggapan makhluk itu boleh memberi mudarat dan manfaat. Dan juga memakhluk
memakhlukkan Tuhan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tu ada sesuatu kuasa yang sama dengan Allah. Itu dipanggil syirik kepada Allah. Dua keadaan. Yang kedua itu biasa boleh berlaku kepada orang Islam. Yang pertama tu tak berlaku pada orang Islam, yakni menuhankan makhluk, makna sembah makhluk selain daripada Allah. Sembah berhala tu jarang berlaku kepada orang Islam, memang tak berlaku pun sebab nama atas Islam. Tapi yang kedua tu dia boleh berlaku, yakni dengan sebab apa? Memakhlukkan Tuhan. Yakni dia beranggapan ada di sisi Allah tu ada satu kekuasaan yang setara dengan Allah. Itu dipanggil sebagai memakhlukkan Tuhan. Dia minta secara hakikatnya yang lain daripada Allah. Minta tu boleh. Minta tu berlaku secara majaz. Dia panggil majaz. Yang ini secara sandaran cakap saja, isnad majaz. Kita minta kepada orang, boleh tak kita minta? Boleh, di atas kadar sebagai isnad majaz, maknanya sandar cakap. Bukan secara hakikat. Makhluk tu boleh memberi sesuatu secara hakikat. Yang beri hakikat itu adalah Allah. Mudarat dan manfaat itu Allah. Kita pergi ke klinik, kita minta tolong kepada doktor untuk ubat kita, minta tolong kepada doktor itu di atas permintaan sebagai isnad majaz ataupun majaz al-aqli, yakni secara akal saja kita minta kepada doktor yang menyembuhkan kita tu secara zahir, secara hakikatnya adalah Allah juga yang menyembuhkan kita. Yang ini boleh berlaku kepada orang Islam dengan perkara itu. Yang ini dia tidak sedar, dia mensyirikkan Allah apabila dia meyakini sesama Allah tu ada kuasa yang sama dengan Allah. Dia panggil sebagai memakhlukkan Tuhan. Dia panggil sebagai apa? Sebagai syirik khafi, syirik yang samar. Syirik khafi ini asalnya di antaranya yakni satu orang yang riak dalam melakukan amalan ibadah. Yakni dia beribadah, dia tunjuk untuk orang lain bukan kerana Allah. Itu adalah merupakan syirik khafi. Dan di antara syirik khafi juga yang dia tidak sedar, di samping dia sembah Allah, dia juga minta kepada yang lain secara hakikat. Yang lain daripada Allah tu dapat memberi mudarat dan manfaat secara hakikat. Itu yang jadi dia tidak sedar, dia panggil syirik khafi. Penghargaan kepada sunnatullah. Penghargaan kepada sunnatullah. Apa maksud sunnatullah ini? Yakni sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk. Sunnatullah itu maksud sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua makhluk ataupun ke atas makhluk. Apa yang dinamakan makhluk selain daripada Allah tu makhluk. Alam ni adalah makhluk. Jadi kalau kita nak kenal makhluk tu apa makhluk sebenarnya? Kalau orang tanya kita makhluk tu apa? Makhluk tu hadis yang baru. Baru tu makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala qadim, yang tidak ada permulaan. Jadi makhluk tu dia pertamanya sifat bagi makhluk tu ataupun nak kenal makhluk hadis dia baru. Yang kedua makhluk tu alam. Alam tu makhluk selain daripada Allah tu alam. Dia panggil masiwallah. Dan makhluk juga dipanggil sebagai mungkin. Mungkin apa? Boleh jadi ada dan boleh jadi tiada makhluk. Sebelum adanya alam ini, alam tak ada, yang adanya Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak wajib nak buat alam ini, hanya mungkin. Yang harus bagi Allah saja nak buat ataupun tidak buat alam. Dan sekarang alam sudah ada. Jadi adanya alam tu dia baru. Alam tu adalah hadis. Sebelum daripada alam ada, yang ini tak ada alam. Apabila Allah jadikan alam, mana alam tu ada selepas dijadikan oleh Allah. Dia panggil hadis. Allah Subhanahu Wa Taala qadim, tidak ada permulaan. Dan di antara kita nak kenal Allah, nak kenal alam ni, dia adalah kainat, maknanya makhluk. Mana alam tu sendiri apa ni? Makhluk tu adalah makhluk ataupun dalam bahasa aqidahnya kainat yang dijadikan. Itu adalah merupakan yakni ciri-ciri makhluk. Yang pertamanya adalah hadis baru, yang keduanya alam, yang ketiganya mungkin, yang keempatnya kainat yang dijadikan tu makhluk. Jadi kalau orang tanya kita apa makhluk, empat tu lah. Empat tu adalah ciri kepada makhluk. Jadi makhluk tu maksud selain daripada Allah, masiwallah. Dalam bahasa akidah masiwallah. Dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, yakni sunnatullah itu sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk. Yang selain daripada Allah itu makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan sistem tu, sistem dan peraturan ataupun sunnatullah.
Jadi bagaimana pokok hidup dengan bagaimana cara dia hisap air di dalam bumi dengan akarnya secara asas begitu. Manusia ni cara makan dengan mulut, dan perut manusia ni boleh makan dengan sesuai dengan manusia. Begitu juga haiwan yang lain, walaupun makan dengan mulut, tapi tak semua apa yang mereka makan tu kita boleh makan. Seperti lembu pun ada mulut macam kita, tapi dia tak makan daging, dia hanya makan tumbuh-tumbuhan. Berbeza dengan harimau, ada mulut tapi dia tidak makan tumbuh-tumbuhan, dia makan daging. Maknanya itu adalah merupakan sunnatullah, ketetapan, peraturan sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ke atas makhluk dia. Yang pertama-tama kali mesti ditanamkan ke dalam fikiran dan hati orang Muslim adalah keyakinan bahawa dunia ini tidak bergerak dengan sendirinya dan dikawal oleh hawa nafsu manusia yang cenderung menyesatkan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. Ini surah Mukminun ayat 71. Yang bermaksud, jika kebenaran mengikut hawa nafsu mereka, pasti rosaklah alam, rosaklah langit dan bumi serta orang yang berada di atasnya. Tengok kepada tajuk awal tu. Yang pertama-tama kali mesti ditanamkan dalam fikiran dan hati orang Muslim adalah keyakinan bahawa dunia tidak bergerak dengan sendirinya dan dikawal oleh hawa nafsu manusia cenderung kepada menyesatkan. Jadi di sini kita nak faham, manusia yang mengawal dunia ini secara majaz, yang secara hakiki yang mengawal dunia itu Allah. Apa maksud di sini? Kita nak faham, nanti kita salah faham. Manusia ke boleh kawal alam ni? Tidak. Yang kawal alam ni manusia, Allah Subhanahu Wa Taala. Secara hakikat perjalanan siang dan malam Allah Ta'ala yang kawal. Tidak panggil Rabbul Alamin, Tuhan kepada alam ini. Maksud Tuhan ni mentadbir, mengurus, mengatur, dia panggil Tuhan. Dan bagaimana dengan perkataan ini? Perkataan majazi, benda sandaran. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan alam ni penuh teratur begini. Walaupun sebegitu, alam tu diberi amanah kepada manusia untuk tadbir. Dan pentadbiran manusia ni kebanyakannya ataupun ada setengah daripadanya cenderung kepada sesat. Yang ini dia menggunakan alam ini untuk sesat, menyesatkan, sesat diri dia dan sesat orang lain. Ambil daripada segala alam ini untuk berhibur umpamanya. Alam ni Allah Ta'ala jadikan, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan manusia ini sebagai pentadbir bagi pihak Allah. Apakah Allah tak boleh tadbir secara langsung? Boleh, tetapi itu tugas. Allah Ta'ala jadikan manusia ni dua tugas. Satu beribadah kepada Allah, yang kedua sebagai khalifah. Dan di antara manusia ni banyak di antara manusia ni lebih cenderung kalah kepada hawa nafsu. Hawa nafsu ni ammaratun bisu. Anna nafsala ammaratun bisu. Nafsu ni kalau tidak ditunjukkan dengan iman, dia sentiasa menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan. Inilah nafsu yang satu orang yang terkalah dengan nafsu, dan dia pula diberi amanah untuk mentadbir alam ini. Jadi alam yang berpasya-pasya lah. Jadi alam ni luas. Dan ada orang yang diberi, dan ni dia beri tugas amanah untuk jaga di sini. Satu negara dia membentuk satu kelompok dia untuk mentadbir satu negara ataupun satu kawasan. Itulah timbulnya mereka-mereka yang boleh menyesatkan orang lain dengan sebab apa? Dia sendiri sudah sesat. Jadi itu maksudnya alam itu secara hakikat ditadbir oleh Allah. Cuma alam ini Allah Ta'ala jadikan, berikan kepada manusia untuk urus bagi memakmurkan dia. Tapi ramai daripada kalangan manusia ni, walaupun kita tidak katakan semua, tapi suka menyesatkan manusia. Dan ini mereka ambil khazanah alam ini untuk menyesatkan manusia. Apabila khazanah alam ini dikeluarkan dan mereka mendapat hasil daripadanya, disitulah mereka ni suka untuk melakukan kerosakan. Di antara kerosakannya yakni dengan kerosakan untuk memabuk, minum arak, dan minum arak itu berzina, dan berbagai-bagai lagi kerosakan yang dibuat oleh manusia. Jadi zalim dan sebagainya lah. Dengan sebab apa? Alam ini. Dan mereka berebut alam ini dan mereka menzalimi orang lain. Ada rasuah, ada penipuan, ada kezaliman dan sebagainya lah.
Sebab apa? Mereka ni mengambil alam. Alam ini diolah jadi perkara yang mahal dan jadi pertukaran duit dan sebagainya, sehingga di antara mereka ni orang yang tamak di dalam mentadbirkan alam, dan timbullah kezaliman, dan di antara mereka yang sesat, dan di antara mereka yang suka berhibur sehingga mereka lalai kepada Allah, dan mereka jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Inilah dimaksudkan alam ini dikawal oleh orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Dan kita nak faham di antara dua secara majazi dan juga secara hakiki. Hakikatnya alam ditadbir oleh Allah. Cuma dari segi apa? Dari segi memakmurkan alam itu, Allah Subhanahu Wa Taala beri amanah kepada manusia. Dan di antara setengah manusia suka ikut hawa nafsu. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kebenaran mengikut hawa nafsu mereka, maka pasti rosaklah langit dan bumi serta orang yang berada di dalamnya. Di antara, andai kata kebenaran itu diukur dengan hawa nafsu, sudah tentulah jadi rosaklah langit dan bumi. Sebab apa? Kebenaran itu diukur daripada wahyu dan juga sunnah. Kebenaran itu adalah daripada Al-Quran hadis. Al-Quran daripada Allah. As-Sunnah itu adalah Rasulnya yang dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan alam, dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu bagaimana kebaikan dan keburukan alam itu sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di antara alam itu manusia. Dalam diri manusia ni ada iman dan juga ada nafsu. Dan yang luarnya adalah syaitan. Syaitan dan nafsu ni bergabung, di mana apabila dua ini bergabung akan jadi rosaklah manusia itu. Dan mereka akan melupakan akan tanggungjawab mereka beribadah di atas muka bumi, dan juga mereka lupa mereka itu adalah merupakan khalifah Allah untuk mentadbir alam ini dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sebab kelupaan itu, dengan sebab hawa nafsu dan syaitan itulah mereka yang mendapat peluang, ataupun mereka yang diberi amanah untuk menjaga sesuatu tempat ataupun alam ini, mereka akan olah alam itu dengan nafsu. Inilah maknanya andai kata kebenaran tidak ikut dengan hawa nafsu, dia akan jadi rosaklah langit dan bumi serta orang yang berada di atasnya. Langit dan bumi rosak, dan juga bukan setakat langit dan bumi akan jadi rosak, begitu juga orang yang duduk di atas alam itu. Dan kalau kita lihat bagaimana sumber alam ini diolah oleh manusia, mereka yang rakus akan mengolah alam ini untuk sesatkan orang lain. Ada orang yang dia terlibat dengan perkara-perkara yang merosakkan akal. Dia akan olah perkara itu untuk mendapat duit. Dari bermacam-macam jenis dadah-dadah yang ada di pasaran sekarang ini. Sebab apa? Akal manusia tu mengikut hawa nafsu itu. Hanya kerana ingin kekayaan, mereka menjual benda-benda yang memabukkan ataupun merosakkan akal seperti dadah dan sebagainya. Mereka tidak mengambil kira orang lain akan jadi rosak. Pentingnya mereka sendiri yang mendapat kekayaan. Itu adalah di antara kerosakan, rosak orang di atas muka bumi. Dan termasuk dalam perkara yang lain lah, mereka-mereka yang terlibat dalam perjudian. Bagaimana leluasanya perjudian ini sehingga orang yang ketagih berjudi sampai jadi bankrupt ataupun jadi orang yang susah dengan sebab judi. Dan orang yang mengadakan tempat-tempat judi itu kaya raya. Mana ikut dia punya kebenaran dia itu adalah kekayaan. Kekayaan itu dia fikir tak kira daripada mana sumbernya, asal dia jadi kaya, sama ada dengan cara riba ataupun judi, asalkan dia menjadi kaya. Itu hawa nafsu. Yang penting dia punya matlamatnya nak kaya. Contoh yang bagaimana rosaknya alam ini dan juga rosaknya orang di atas alam ini dengan sebab ada orang yang diberi kekuatan ataupun diberi pilihan untuk dia mentadbir alam. Jadi macam-macam cara tadbir, bukan setakat cara takbir negara, tetapi cara takbir dalam urusan ekonomi dan sebagainya. Inilah banyak yang mempengaruhi manusia itu. Alam juga terikat oleh kaedah yang mutlak dan aturan yang tetap, iaitu sunatullah yang tidak pernah berubah ataupun berganti, sebagaimana dikatakan Al-Quran, falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila.
Surah Fatir ayat 43 yang bermaksud, maka engkau tidak sekali-kali mendapati sunnatullah itu berlaku perubahan, dan tidak sekali-kali engkau dapati pemesongan pada sunnatullah. Yang ini peraturan sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada makhluk itu tidak berubah, tapi manusia itulah yang cuba merubahnya. Dia tidak akan berubah. Bagaimana di atas perjalanan alam ini begitu, siang ada, malam ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, semua ada. Dan juga peraturan-peraturan kepada kehidupan manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan. Cuma manusia itu sendiri yang cuba mengubahnya. Sebab apa? Kerana ikut hawa nafsu, ada kepentingan. Dengan meyakini apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah, seseorang Muslim sepatutnya dapat mempelajari hukum alam dan sekaligus menolak kenyataan mistik yang seringkali didakwa oleh mereka yang menjadi juru kunci makam-makam yang dianggap karamah dan suci. Ini satu bab yang lain dalam bab kebatinan pula. Yang ini berkenaan, yang tadi berkenaan dengan bentuk-bentuk yang secara zahir ya, yang bagaimana kerosakan manusia dengan sebab material. Dan yang keduanya kerosakan manusia dengan sebab mistik, dengan sebab batiniah, benda yang dalam. Ini pun berlaku juga. Dia ada dua kerosakan. Satu kerosakan dengan sebab ada kumpulan yang dia memang terpengaruh dengan material semata-mata, wang ringgit, harta benda yang boleh nampak, dan mereka sanggup buat apa saja agar mereka mendapat kekayaan. Sama ada dengan cara riba, sama ada dengan cara judi, sama ada dengan cara memabukkan orang lain dan sebagainya. Dia tak kisah. Sebab ada dua kepentingan di sini. Yang keduanya, ada mereka yang suka kepada kebatinan. Kebatinan ni kadang dia ada terikat dengan syaitan. Ini kekuatan dalaman ini dia tidak boleh jadi sendiri, melainkan ada sesuatu yang berbentuk dalaman. Dan dalaman yang ada ni adalah syaitan ataupun jin itu sendiri, yang kita tidak nampak tapi bergerak sekeliling kita. Dua keadaan. Satu kumpulan yang terpengaruh dengan material, wang ringgit itu dia panggil sebagai material, dia kalah di situ. Dan ada golongan lain pula, dia mengambil kesempatan daripada perkara mistik. Ini pula satu perkara juga. Dan kadang-kadang dia punya poin kedua-duanya adalah kekayaan juga. Orang terlibat dalam bab mistik ni pun kadang-kadang dia mencari kekayaan dengan sebab itu. Apabila ramai orang percaya, dia akan menggunakannya untuk mendapat kekayaan. Jadi kesimpulannya akan pergi kepada poin yang sama, iaitu berbentuk keduniaan. Sama ada dengan cara menyeleweng manusia menggunakan alam ini untuk menyeleweng dari segi material, ataupun menyelewengkan manusia dari segi kepercayaan dalaman, bentuk batiniah. Ini kesimpulannya orang yang mengolah mereka ke semua itu, hasilnya, poinnya adalah untuk mendapat kekayaan ataupun pangkat ataupun nama ataupun kedudukan dan macam-macam lagi lah. Ini benda yang berlaku. Kalau kita tidak ada pendidikan agama, kita akan terjerumus kepada perkara-perkara ini. Dan kita tidak hairan lah. Sebab apa? Kalangan orang Islam sendiri pun yang nak belajar tentang hukum hakam ni memang tak ramai. Nak belajar tentang hukum hakam yang simple pun tidak ramai. Jadi mana boleh terpengaruh dengan dua pengaruh tadi, sama ada materials yang secara zahiriah ini dan juga secara batiniah. Dua-dua tu boleh terpengaruh. Legenda dan khurafat. Legenda, tajuk masuk legenda dan khurafat. Legenda, dia ada satu nama motor, nama legenda juga tu nama motor. Legenda tu nama motor. Masuk legenda di sini cerita dongeng. Legenda, benda yang tidak ada dia punya pijakannya, tidak ada faktanya, dia panggil legenda. Dan khurafat, apa yang masuk dengan khurafat? Kepercayaan karut dan tahayul. Itu khurafat. Satu, berkenaan dengan legenda, benda yang dongeng. Dongeng ni sukalah orang dengar benda dongeng. Buat cerita yang pelik-pelik, yang dongeng. Dan yang keduanya khurafat, kepercayaan karut dan tahayul. Ada orang yang suka dari benda-benda macam ni. Kita sebagai orang Islam ni dah ajar oleh kita, yakni fakta, mesti ada fakta. Al-Quran tu adalah fakta, hadis tu adalah fakta. Ilmu-ilmu yang ada dalam Islam semua berfakta. Ilmu usul umpamanya, usul fiqh, itu adalah fakta. Dan apa saja yang ada dalam Islam itu memang ada fakta.
dan boleh dikaji. Benda yang kita dongeng ni tak boleh nak dikaji. Ada ke tidak ada tidak pasti. Cuma dia jadi satu cerita, jadi benda yang legenda. Legenda dan khurafat di tengah-tengah masyarakatnya, Rasulullah SAW menjumpai sekumpulan pendusta yang mengatakan bahawa dirinya boleh mengetahui perkara-perkara gaib di masa lalu dan masa hadapan, iaitu menerusi bantuan jin dan makhluk gaib lainnya. Zaman Nabi SAW dahulu, yang ada sekumpulan orang yang pendusta lah, dianggap sebagai pendusta, yang mereka ni klaim mengatakan mereka tu tahu perkara gaib masa yang lalu dan masa hadapan. Gaib tu bagaimana? Gaib tu yang luar daripada panca indera tu gaib. Benda yang lepas tu gaib, benda yang akan datang pun gaib. Contohnya perkara 100 tahun yang lepas tu gaib. Perkara yang akan datang yang belum berlaku tu gaib. Perkara yang semalam berkira gaib, benda yang lepas tu gaib. Yang tidak gaib ni ada di mata kita, boleh sentuh dengan panca indera, sama ada mata, telinga ataupun sentuhan tu dipanggil benda yang tidak gaib. Sekarang kita duduk dalam surah ni tidak gaib, benda boleh nampak. Yang luar daripada surah ni dah gaib, tak tahu apa yang berlaku. Sesiapa yang mengatakan dia tahu apa yang berlaku di luar sana, di balik dinding sana, benda gaib, macam mana dia boleh tahu? Mana gaib? Tuan-tuan boleh tahu tak belakang dinding tu ada apa? Tahu tak apa yang berlaku di sebelah dinding? Kalau tuan-tuan tahu, maknanya tuan-tuan yang gaib. Itu gaib. Sebelah dinding tuan-tuan tahu tak ada berlaku, tak tahu apa. Itu benda gaib, luar daripada panca indera kita, dipanggil gaib. Dan orang zaman dahulu dia klaim dia boleh tahu benda yang gaib. Dan kadang-kadang boleh cerita benda tu exactly apa yang kita tengok ada. Jadi bagaimana? Di antaranya dengan sebab bantuan jin dan juga syaitan itu sendiri. Manusia memang tak boleh tahu benda yang gaib. Yang boleh tahu benda yang gaib secara hakikatnya Allah. Dan kalau yang tak nampak oleh manusia, tiba dia klaim dia boleh nampak, maknanya dia meminta bantuan selain daripada manusia lah. Manusia tak tembus panca indera dia pun, luar dinding tu tak nampak. Maknanya inilah yang berlaku. Mereka lah yang sering disebut sebagai bomoh atau tukang tilik. Inilah mereka yang kadang-kadang disebut sebagai bomoh dan tukang tilik. Rasulullah SAW juga menyatakan perang secara terbuka ke atas kedustaan yang tidak berlandaskan kepada ilmu dan petunjuk Al-Quran. Rasulullah SAW kemudian membacakan sebuah ayat. Falaula ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. An-Nahl ayat 65 yang bermaksud, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ini jelas. Yang tahu perkara gaib adalah Allah. Tapi kalau kita tengok bakteria tu, kita tengok bakteria tu bukan dengan mata kita, dengan alat. Mana alat, selagi ada alat kita boleh lihat sesuatu, mana gaib di mata tapi tidak gaib menggunakan alat. Yang tidak bolehnya tak ada alat tu kita tahu. Macam mana nak tahu? Ini pun gaib. Sebab yang gaib tu adalah yang tahu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita boleh lihat bakteria, virus dan seumpamanya, tapi hakikat benda itu pun Allah Taala yang tahu. Kita hanya boleh lihat dia dalam bentuk ini, dalam saiz ini. Dia akan pecah kepada sel-sel yang lain dalam berapa second, dia pecah sampai juta-juta. Kita boleh lihat secara kajian. Tapi hakikat kejadiannya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Maknanya kesemua itu adalah daripada kehendak dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, awal daripada diutuskan Nabi SAW adalah memerangi akan benda-benda yang syirik, perkara yang khurafat, perkara yang syirik. Dalam 13 tahun di Mekah, perkara utama yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW adalah berkenaan dengan akidah. Dan selepas itu berkenaan dengan amali-amali itu banyak berlaku masa sudah hijrah ke Madinah. Masa di Mekah banyak berkenaan dengan akidah. Dan kalau kita lihat ulang ayat tu, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Itu jelas. Yang tahu perkara gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga berusaha menjelaskan siapa dirinya sebenar dengan membacakan ayat berikut.
ولو كنت أعلم الغيب لا تستكثر ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat 188, Rasulullah SAW menyebut tentang diri dia, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya minal khair wa ma masanni as-su'. Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Ini Nabi ini yang dekat dengan Allah. Walaupun sebegitu, Nabi SAW dia tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan Nabi kata, andai dia tahu mengenai yang gaib, sudah tentulah dia akan buat kebajikan sebanyak-banyaknya dan dia tidak akan ditimpa kemudaratan. Sedangkan Nabi banyak kali ditimpa kemudaratan sebab dia adalah manusia. Dan Nabi kata bagaimana dia adalah in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang beriman. Jadi Nabi kata apa? Dia adalah merupakan basyir, yakni manusia. Dia adalah merupakan orang yang membawa peringatan kepada nadhir wa basyir, yakni peringatan yang menggerunkan dan juga peringatan yang boleh membawa kegembiraan. Itu manusia. Dia adalah merupakan manusia yang sebagai rasul yang membawa peringatan. Maknanya apa? Ini adalah merupakan penjelasan Rasulullah SAW. Jadi nak bezakan Nabi dengan selain daripada Nabi ini, Nabi itu tingkat yang tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi tak tahu benda yang gaib, melainkan Allah Taala yang beritahu Nabi. Yang lain daripada Nabi itu lagi tak tahu nak banding dengan Nabi. Nabi ini tahu dengan sebab Allah Taala yang beritahu. Nabi diberitahu tentang adanya mahsyar, diberitahu tentang ada sirat, diberitahu tentang adanya mizan, diberitahu tentang adanya syurga dan neraka, diberitahu benda yang gaib. Bukan Nabi tahu dengan sendiri, bukan tahu dengan ilmunya, bukan tahu dengan kekuatannya, tapi yang diberi oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Jadi bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan datang itu adalah merupakan pengetahuan daripada Allah kepada Rasulullah SAW. Cerita akhir zaman, hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman. Apakah Nabi tahu dengan sendiri? Tidak. Yang memberitahu itu Allah Subhanahu Wa Taala lah yang disebut di sini. Jadi maknanya kalau Nabi SAW itu mengatakan dia pun tak tahu yang gaib, apakah orang lain lebih tahu? Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massanni as-su'. Maknanya jika aku tahu benda yang gaib, nescaya dia kata aku buat kebajikan yang banyak dan aku tahu benda yang mudarat, tapi tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan mengenai bangsa jin yang berada dalam kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." As-Saba ayat 14. Yang bermaksud kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Dalam ayat ini, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan mengenai bangsa jin yang berada dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Jin-jin ni adalah merupakan satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak nampaklah dia. Walaupun sebegitu, jin ni tidak berkuasa lebih daripada Allah. Yang beri kuasa kepada jin itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jin itu sendiri duduk di dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Seorang manusia jin itu tunduk kepada seorang manusia Rasulullah. Dan kalaulah jin itu berkuasa lebih daripada itu, sudah tentulah dia tidak akan tunduk pada Nabi Sulaiman. Yang menundukkan dia, yang menundukkan jin itu adalah yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk kepada Nabi Sulaiman. Segala makhluk-makhluk jadi tunduk kepada Nabi Sulaiman. Itu Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan alam ni seluruh kepada dia. Dan andai kata jin itu tahu benda yang gaib, kata Allah, sudah tentulah dia tidak akan duduk dalam keadaan terhina sampai dia ni terpaksa tunduk kepada Nabi Sulaiman, sedangkan dia adalah makhluk bukan manusia. Mana jin itu sendiri pun sebenarnya tak tahu. Mereka yang mendakwa dirinya boleh mengetahui perkara yang gaib, berarti dia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang cakap dia tahu benda yang besok nak berlaku, 10 tahun akan datang nak berlaku, tengok nama-nama macam ni akan jadi begini-begini, dia bohong. Dia bohong, memang dia bohong. Sebab apa? Ayat yang kita baca tadi, boleh 3 ayat ni sudah cukup lekat dekat hati kita sebagai keimanan. Tak ada siapa yang tahu yang gaib. Yang lepas dan akan datang pun gaib semua sekali. Di mana ayat surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kita pegang kat hati kita. Yang kedua yang kita baca tadi, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Surah Al-A'raf ayat 188. Dan juga ayat yang tadi, "Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Surah Saba ayat 14. Pegang dalam hati kita, tak ada siapa pun yang tahu benda gaib. Lepas dan yang lepas pun manusia tak tahu, yang akan datang manusia tak tahu. Yang kita jumpa fosil-fosil lama yang sains jumpa tu adalah merupakan kajian. Itu pun tak ada siapa yang boleh pastikan mesti macam tu. Sebagai itu adalah merupakan kajian. Apakah benda tu tepat macam tu, Allah Ta'ala yang tahu. Akan jumpakan tulang-tulang fosil dia kata ni 1 juta tahun lepas. Betul ke 1 juta tahun lepas? Dia ahli sains tu hidup 1 juta tahun yang lepas ke? Tidak, itu sebagai kajian. Jadi itu kajian, wujud macam tu sebagai kajian. Yang hakikat yang tahunya berapa juta tahun yang lepas pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melainkan dia sebut dalam hadis, kan?
Satu kumpulan datang kepada Rasulullah SAW dengan keyakinan bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang mengetahui perkara yang gaib. Mereka menyembunyikan sebuah benda di tangan dan bertanya kepada Rasulullah, apakah anda tahu apa yang ada di tangan ini? Dengan tegas Rasulullah menjawab, aku bukanlah seorang bomoh, dan sesungguhnya seorang bomoh, pembomohan dan tukang tilik akan masuk ke dalam neraka. Ini orang nak uji Nabi. Ini cara ujian orang jahiliah lah. Jadi kalau seseorang tu dia anggap mulia, dia anggap hebat, dia tahu benda apa yang orang ada, dia tahu dalam fikiran orang, dia boleh baca dalam fikir orang, dia boleh tahu apa yang dalam poket orang, dia tahu apa yang ada dalam tangan orang. Jadi orang jahiliah ni datang nak uji macam tu kepada Nabi. Dia kata dia pegang sesuatu di tangan, di mana tanya kepada dia, apakah kamu tahu tak apa dalam tangan aku? Nabi kata, aku bukan bomoh. Bab-bab ni kamu tanya bomoh lah. Sebab bomoh ni tahu bukan dia tahu, sebab jin yang bagi tahu dekat dia. Bomoh tahu. Logik kita memang tak boleh nak terima satu orang yang genggam satu dalam tangan dia tanya kita, kamu tahu tak apa dalam tangan saya? Logik manusia memang tak boleh terima. Tapi kalau satu orang dia tahu apa yang dalam genggam orang tu, maknanya bukan diri dia lah. Ada yang lain boleh lihat dalam tangan, melainkan dia ada mata bernik, dia boleh nampak. Itu bab yang lain. Cerita zaman dulu kan, bernik kan. Mana ada alat nampak, tapi secara mata kita ni tak nampak apa yang sebalik dinding. Yang duduk dalam genggaman tu pun tak nampak. Nabi kata, aku bukan bomoh. Makna Nabi tahulah mana bomoh. Bomoh ni dia tahu benda yang orang tak nampak, dia tahu apa yang orang tak tahu dengan sebab pertolongan jin dan syaitan. Jin ni kan makhluk yang tak nampak, dia boleh masuk dalam genggaman tangan kita. Syaitan ni kan boleh masuk dalam pembuluh darah kita, kan masuk dalam badan kita. Apabila kita lemah ataupun nafsu kita melebihi pada akal dan iman kita, maknanya jin akan boleh masuk. Begitu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni dapat jin, dia ada jin Islam dan kafir. Okey, dari sekali perubatan Islam dia menggunakan jin Islam, adakah bercanggah dengan syarak? Okey, jin ni ada Islam dan kafir. Jadi orang kata dia cara berubat Islam guna jin Islam. Tak ada perubatan yang benar gunakan jin. Memang larang digunakan jin untuk berubat. Macam mana kita nak gunakan jin? Jin Islam tu siapa yang tahu dia Islam? Kita sendiri pun kalau kita berkawan dengan jin, apakah kita tahu dia Islam tak Islam? Kadang-kadang kita jumpa orang manusia macam kita ni, tengok dia macam biasa aja. Pakai seluar jin, pakai seluar jin, pakai t-shirt. Dia pun tak bagi salam kat kita. Tengok dia semayang, Islam dia. Maknanya kita tengok orang biasa macam kita pun, kita kadang-kadang tahu dia Islam pun tidak. Manusia macam kita ni, dia pakai seluar biasa-biasa je. Dia pun tak bagi salam kat kita, pun tak tahu. Tiba-tiba dia datang ke surau semayang, Allahu Akbar. Kita tengok rupanya bukan macam kita. Maknanya dia rupa yang lain, warnanya kulit yang lain. Kan warna Melayu kita kan macam ni kan. Ada orangnya dia warnanya macam bukan Melayu kita kan. Dia tengok semayang, oh Islam dia. Tu manusia pun kita tak tahu dia Islam tak Islam. Apakah jin kita boleh tahu? Dia mengaku dia Islam. Lepas tu dia datang, dia ajar kita begini-begini. Kita tipu dia jin. Maknanya tak ada lah pengubatan Islam yang benarnya kalau dia guna jin. Sebab memang ada larangan dalam Al-Quran menggunakan pertolongan jin. Jadi bagaimana Allah Ta'ala larang yang menggunakan pertolongan daripada jin. Tak boleh. Dia kena tipu nanti kita. Allah. Yang kita boleh minta ni kepada Allah. Kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha berkuasa. Dalam ayat tu jelas. Yang ni jin itu, kalau dia tahu dia ni, mana kalau dia ni boleh melepasi akan kekuasaan Allah sampai dia boleh tunduk kepada Nabi Sulaiman, sudah tentu dia akan lari. Tapi sebab dia dikalahkan oleh Allah, jin pun dikalahkan oleh Allah, sehingga duduk dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman tu mati pun dia tak tahu Nabi Sulaiman mati. Apabila dia punya tongkat tu dah dimakan anak-anak, jatuh tu baru dia tahu dia mati rupanya. Sampai macam tu sekali jin. Jadi apakah kita ni lebih nak minta pertolongan kepada jin? Tidak. Seorang yang minta pertolongan kepada jin, kemungkinan besar dia akan jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauhkanlah benda-benda macam tu. Minta kepada Allah saja. Allah tu memang dekat dengan kita dah. Kita semua dah nak mati ni, jangan sekali-kali tersalah langkah. Jangan sekali-kali kita tersalah langkah. Kita semua dah nak mati ni. Sesiapa yang terjebak dalam kesyirikan, dah tak ada lagi lah masa untuk dia kembali kepada Allah.
Jangan sekali-kali. Allah Subhanahu Wa Taala tak mengampunkan orang yang syirik kepadanya. Jangan sekali-kali dengan walaupun kita susah macam mana sekalipun, janganlah sekali-kali kita pergi jumpa bomoh. Yang bomoh tu dia berubat dengan cara jin. Jangan, kita akan jadi syirik kepada Allah. Kita akan jumpa ada bab berkenaan dengan bomoh. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala tidak sekali-kali tidak akan mengampunkan dosa orang syirik kepadanya. Allah Taala boleh ampun. Allah Taala ampunkan dosa selain daripada syirik. Dosa macam mana sekalipun Allah Ta'ala nak ampun okey, tapi syirik tak ada. Tak ada, full stop, tak ada. Janganlah kita umur sebegini, kita dah susah, kita cari bomoh, yang bomoh tu beramal dengan amalan syirik, kita pun tumpang berlaku kesyirikan, kita tak ada lagi dah peluang dah. Habis kita ni. Jangan. Jaga betul-betul akidah. Iman tu lawannya syirik. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.